Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alisha Tuskani binti Muhammad Nizam dan kami dari kumpulan 3 Saiki. Kami akan membentangkan tugasan satu iaitu meningkatkan kesejahteraan psikologi kanak-kanak di rumah kebajikan. Saya akan menerangkan aktiviti yang pertama yang kami lakukan di rumah kebajikan Seri Cahaya di Pulau Pinang. Sebelum itu, ini adalah senarai pengagihan tugasan untuk kumpulan kami. Untuk aktiviti yang pertama, permainan ini dinamakan Emotion Charade. Cara permainan ini dimainkan adalah semua kanak-kanak akan dibagikan kepada beberapa kumpulan di mana setiap kumpulan akan mempunyai seramai 5 ke 6 orang ahli. Jadi secara rawak, wakil dari setiap kumpulan akan memilih sekeping kertas emosi di dalam kotak yang kami sediakan. Kanak-kanak tersebut perlu menganalisis jenis emosi yang mereka dapat dan perlu lakonkan atau berikan clue berkenaan emosi tersebut kepada ahli pilihan mereka untuk mereka teka bagi mendapatkan markah. Sekiranya berjaya, setiap ahli dalam kumpulan akan bergila-gila menjadi pemain yang melakukan emosi tersebut. Permainan ini akan tamat jika kertas di dalam kotak itu habis ataupun masa telah tamat. Ini adalah contoh emosi yang kami gunakan ketika dalam permainan. Terdapat 13 jenis emosi yang kami gunakan dan contohnya adalah marah, kecewa dan juga sedih. Jadi ini adalah ketika aktiviti dijalankan di rumah kebajikan tersebut bersama kanak-kanak. Bagi komponen psikologi aktiviti pertama, terdapat 3 komponen yang penting iaitu emosi, pemahaman sosial dan juga aspek kognitif. Dari segi emosi, mereka dapat belajar mengenali dan memahami berbagai ekspresi wajah dan juga melakukan pergerakan tubuh yang bersesuaian dengan emosi yang dilakukan. Dari aspek pemahaman sosial, mereka akan lebih mudah memahami perasaan orang sekitar. Ini akan dapat memupuk kemahiran empati dalam diri kanak-kanak ataupun diri mereka. Aktiviti ini juga merangsang interaksi sosial antara kanak-kanak melalui komunikasi antara ahli dan mereka. Komponen yang ketiga adalah kognitif. Aktiviti emotion shared memerlukan daya fikiran dan proses maklumat mengenai emosi secara pantas. Hal ini membantu kanak-kanak meningkatkan kemahiran kognitif mereka dan juga aktiviti ini melibatkan proses mengenal warna dan bentuk secara visual melalui kad emosi yang kami sediakan. Seterusnya ialah hubungkan aktiviti pertama dalam kehidupan seharian. Aktiviti ini membantu mereka memahami bahawa perasaan adalah sebahagian normal kehidupan. Aktiviti ini juga menjadikan kanak-kanak lebih peka terhadap perasaan mereka sendiri dan orang lain. Kanak-kanak juga dapat memahami variasi emosi dan bagaimana mereka boleh luahkan perasaan melalui ekspresi muka. Dan yang terakhir adalah kanak-kanak dapat bersosial dengan baik kerana mereka dapat memahami emosi orang sekeliling. Seterusnya kita akan pergi kepada penerangan aktiviti kedua. So aktiviti kedua ni dinamakan sebagai gratitude journal, and cara aktiviti ini dimainkan adalah melalui setiap seorang kanak-kanak akan mendapat sekeping kertas dan di mana mereka hendak tulis nama mereka pada atas kertas tersebut, dan kanak-kanak tersebut berduduk dalam bulatan yang besar dan perlu memberikan kertas tersebut kepada orang yang di sebelah kiri. Kemudian, dengan kertas baru yang ditulis nama kawan sebelah, mereka perlu tulis perkara positif tentang kawan tersebut. So, contohnya, saya suka Lisa sebab Lisa seorang yang peramah. Apabila mereka sudah habis tulis, mereka hendak serahkan kertas tersebut kepada orang di sebelah kiri lagi sekali dan proses ini akan berterusan. Aktiviti ini akan berhenti apabila semua orang sudah pun tulis tentang semua orang dan setiap kanak-kanak telah pun mendapat kertas mereka pada akhiran rotasi. So, ini adalah lampiran bagaimana aktiviti ni ada komponen psikologi. So, kita boleh tengok dari segi emosi. So, dari segi emosi ni, permainan ni dapat membantu kanak-kanak untuk lebih mengenali rakan-rakan mereka dan menghargai mereka dengan menulis perkara yang baik tentang rakan di atas kertas. Dan kanak-kanak juga memahami perasaan tau dan sifat positif rakan-rakan mereka yang mereka yang positif dan rakan-rakan mereka membina kemahiran like empati, kesedaran sosial, semua ni ada. Aspek yang lain kita boleh tengok adalah pemahaman sosial. Melalui permainan ini, kanak-kanak dapat belajar menghargai rakan dan meluahkan perasaan mereka terhadap rakan. So,
ada beberapa kesannya. So kita boleh tengok kesan yang nombor satu adalah mengeratkan hubungan mereka dengan rakan yang lebih lagi. So mereka menjadi lebih erat. Yang keduanya adalah permainan dapat membantu kanak-kanak untuk membiasakan diri mereka untuk memuji rakan-rakan sebagai tanda penghargaan mereka. So, in the future, pada hari kemudian mereka akan buat benda ni walaupun there is no paper that, walaupun tak ada kertas apa-apa, tapi mereka membina sifat tersebut untuk menghargai kawan dan mereka bagi tahu kawan mereka tersebut lah. Dan aspek yang ketiga adalah kognitif. So, aktiviti ini meningkatkan kemahiran kognitif dengan proses berfikir untuk mengenali dan menghargai kebaikan rakan mereka dapat membantu membina kemahiran kognitif kanak-kanak. So, aktiviti ini juga boleh memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk mengekspresikan kebaikan atau trait-trait positif rakan mereka dengan cara yang kreatif. So, ini memupuk pemikiran kognitif mereka secara holistik. Dan kita move on kepada hubungkai aktiviti dua ni dalam kehidupan seharian. So, nombor satunya adalah mengasah kemahiran sosial positif. So, ini menggalakkan kanak-kanak untuk menyuarakan pemikiran positif tentang rakan sebaya mereka, membantu membina budaya yang lebih baik dan positif. So, ini dapat merangsang pembangunan mereka, kemahiran sosial mereka dengan menggalakkan empati dan pemahaman. Hubungkai yang kedua adalah menggalakkan sikap menghargai. So, aktiviti ini menggalakkan rasa syukur dan rasa pengiktirafan terhadap kualiti positif dalam orang lain. So, ini membantu kanak-kanak untuk mempunyai sikap menghargai dan belajar untuk memberi tumpuan kepada aspek-aspek positif ataupun trait-trait positif seseorang ataupun dalam hubungan persahabatan. So, yang ketiganya adalah mengasah kemahiran berkomunikasi. So, aktiviti ini dapat meningkatkan kemahiran komunikasi kanak-kanak dalam kehidupan seharian lah, kerana membantu mereka untuk menyuarakan diri dengan lebih efektif dalam pelbagai situasi sosial. Ini ditulis maupun dibual. Slide yang seterusnya ialah refleksi. Ada 3 komponen iaitu kelebihan, kekurangan dan juga cabaran aktiviti. Untuk kelebihan aktiviti, membantu kanak-kanak mengenal kehebatan dan kekurangan mereka, meningkatkan hubungan erat sesama mereka dan juga menyumbang kepada perkembangan kognitif, fizikal, sosial dan kesihatan emosi kanak-kanak. Untuk kekurangan aktiviti, mereka memerlukan terlalu banyak komunikasi daripada semua kumpulan dalam masa yang sama. Jadi ini mengganggu interaksi antara satu sama lain dan hanya sesuai untuk golongan yang cilik huruf. Seterusnya ialah aktiviti-aktiviti yang dijalankan kurang pergerakan, iaitu seperti kurang menarik perhatian dan minat. Untuk cabaran aktiviti, sukar untuk mengawal aktiviti secara teratur, kelakuan kanak-kanak yang agak hyperaktif dan kurang memberi kerjasama. Seterusnya, sering berlaku perebutan dan pergaduhan dalam kalangan mereka ketika aktiviti dijalankan. Dan akhir sekali, kekangan masa dalam menjalankan aktiviti. Seterusnya ialah maklum malas kanak-kanak. Yang pertama, rasa seronok dan berharap agar aktiviti ini dapat dijalankan lagi pada masa akan datang. Yang kedua, dapat berjumpa dengan pelajar USM dan bermain aktiviti yang menyeronokkan. Seterusnya, menunjukkan tindak balas yang positif apabila program sedang dijalankan. Dan akhir sekali, menunjukkan kefahaman yang baik apabila ditanyakan soalan tentang program yang dijalankan. Akhir sekali, konklusi. Aktiviti 1 dan 2 dianggap sebagai suatu pendekatan yang merangkumi pelbagai aspek perkembangan. Aktiviti ini memberikan peluang bagi kanak-kanak untuk berinteraksi dengan rakan sebaya dan dewasa, bersosial dan meningkatkan kemahiran komunikasi interpersonal. Interaksi sosial semasa aktiviti ini membantu membentuk aspek-aspek kritikal seperti empati, kerjasama dan pemahaman terhadap perspektif orang lain. Dengan pendekatan ini, aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dapat menjadi perkara yang berharga dalam membantu kanak-kanak membina asas yang kukuh untuk pembelajaran sepanjang hayat. Dan akhir sekali, itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.